Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita meneruskan ibadah kita selepas pada solat duha dengan kita mendengar tazkirah. Biasalah kalau saya yang mengambil tempat untuk tazkirah, maksudnya ringkas sahaja. Mudah-mudahan walaupun ringkas ada manfaatnya. Kita sambung pengajian ataupun tazkirah kita berdasarkan bacaan hadis yang dihimpunkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Masih lagi dalam bab cerita-cerita. Tapi kita tengok ya, adakah cerita yang terbaru yang menarik? Hadis berikutnya, wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuqadha bainan nasi yawmal qiyamati fid dima' muttafaqun alaih. Awwalu ma yuqadha bainan nasi yawmal qiyamah fid dima'. Daripada Ibnu Mas'ud berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya perkara pertama sekali yang akan diadili antara sekian banyak persoalan nanti pada hari kiamat adalah berkenaan dengan darah. Awwalu ma yuqadha bainan nas, urusan atau perkara pertama yang akan dihakimi, yang akan diadili antara sesama manusia ni pada hari kiamat fid dima', berkenaan dengan darah. Ringkas saja hadis tu. Tak seronoklah pula ringkas. Baik, mungkin kita boleh pergi kepada siapa itu Ibnu Mas'ud. Jarang dengar ya. Biasa kalau hadis paling banyak kita akan terima, akan dengar Abu Hurairah kan, dari tuan-tuan dah maklum cerita-ceritanya. Kemudian Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah. Jarang-jarang sekali terselip sahabat-sahabat Nabi yang lain, antara Ibnu Mas'ud. Jadi sebaik-baiknya kita sebagai orang Islam, apabila kita telah menerima Islam ni bukannya baru, kita menerima daripada generasi sahabat yang mana mereka Allah telah tumpahkan darah, peluh keringatnya untuk nak bawa Islam ke generasi akan datang. Sebagaimana kita mendapat hadiah kemerdekaan Malaysia kan, setiap kali itu kita diingatkan siapa tokoh-tokoh yang ada nama, yang berusaha, yang berjasa untuk dapat kemerdekaan tu. Kita pun ingatlah Tunku Abdul Rahman, Hussein On sebagainya kan, dengan sedikit sebanyak bayangannya. Kadang-kadang masa tu kita pun diingatkan. Dengan sekarang ni dah ada teknologi, orang buat cerita kan, Hati Malaya macam-macam tu kan. Semua tu untuk nak kita ingatkan orang tu. Apabila kita ingat orang tu, kita akan ingat jasa dia. Apabila kita ingat jasa dia, kita akan lebih menghargai benda yang kita dapat tu. Itu kemerdekaan. Memang kita kena ada benda tu. Dan atas daripada kemerdekaan yang lebih dulu lagi, nikmat yang utama adalah Islam kita tu. Tuan-puan dah setiap kali kalau yang duduk di sebelah-sebelah Gombak sana, setiap kali nak lalu, nak pergi Damansara, akan lalu Batu Cave. Setiap kali itulah kita mengeluh, ya Allah, macam mana dia boleh sembah tokoh macam tu. Tak terfikir kita. Kita di luar kita tak terfikir. Tapi kita kena bersyukur. Ya Allah dah duduk dalam tu, maksud kata lahir-lahir dari keluarga India. Tiap-tiap kali dah tengok benda tu. Mak ayah pula dia memang tiap-tiap tahun mewakili ni, angkat jadi yang Tai Pusam punya tu kan. Guna tu macam-macam. Lepas ni dia pula akan mewarisi ibadat tu. Dia tak terfikir benda tu teruk. Tapi kita orang Islam yang luar daripada lingkungan tu, kita Allah teruknya kan. Nikmat tu tuan-tuan, nikmat tu. Islam tu memberi kita satu gambaran, ya Allah, indahnya, hebatnya, tulitnya akidah ni. Itu Islam. Jadi Islam, hadiah yang kita terima tu bukannya hasil garapan seorang. Daripada 1,000 ribuan sahabat Nabi, berapa ramai yang terkubur, berapa ramai yang syahid. Di antara nama-nama besarnya juga yang kita sentuh kat sini, Ibnu Mas'ud. Siapakah Ibnu Mas'ud? Tuan-tuan kena kita ingat. Ibnu Mas'ud ni masuk Islam di Mekah lagi. Sehingga kan masuk Islam di Mekah, ceritanya bila Rasulullah dan Abu Bakar dah penat pergi buat kita outing, pergi berdakwah, ada projek, lalu pada satu tempat tengok ada sekumpulan kambing biri-biri di kembali, adalah budak. Dan dah pergi, Rasulullah Abu Bakar pergi jumpa tu, budak, ada tak susu yang boleh diberikan?
kambing yang ada susu yang ni. Budak tu Ibnu Mas'ud. Masa tu tak Islam lagi. Ibnu Mas'ud kata ada, tapi tak boleh bagi dah. Itu budak tu tuan-tuan. Ibnu Mas'ud tapi tak boleh bagi. Ada tapi tak boleh bagi. Sebab aku diamanahkan untuk jaga ni. Okey, Rasulullah kata, kalau macam tu ada tak biri-biri atau kambing betina yang tak menyusu, tak keluar susu pun? Kita ada, boleh bawa bagi. Jadi Ibnu Mas'ud bawa apa yang pelik ya? Nak tengok. Dan Rasulullah pun ini antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengusap saja kantung apa susu pada dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala keluar susu. Lalu diperahnya pakat-pakat minum. Sekali Ibnu Mas'ud minum dengan takjubnya itu, pendek cerita, lepas pada tu turut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu Ibnu Mas'ud. Sehingga kan kalau sahabat Nabi, kalau di Madinah sahabat Nabi yang tak biasa ni tengok Ibnu Mas'ud ni keluarga Rasulullah ke tidak? Memang ada je bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu Ibnu Mas'ud. Selain daripada Anas, kita tahu Anas bin Malik yang jadi orang kata budak atau pembantu Rasulullah, orang yang kedua ataupun sama dia masing-masing hidup bersaing siapa yang nak khidmat yang lebih baik pada Rasulullah, ada Ibnu Mas'ud. Orang dekat Rasulullah sampaikan, sahabat Nabi kata Ibnu Mas'ud tu tukang pegang selipar Rasulullah SAW. Rasulullah keluar je, ada Rasulullah selipar ikut je. Ya Allah, ni khidmatnya Ibnu Mas'ud. Dan sejak kan awal dia masuk Islam, maka Ibnu Mas'ud ni berpengalaman berhijrah, 2 kali hijrah ke Habsyah, lepas tu ke Madinah. Ni jasa-jasa dia. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita menarik sekali. Apabila satu ketika itu mungkin dalam persiapan peperangan, apabila sahabat-sahabat Nabi yang lain yang lebih matang lebih tu tengok tiba-tiba terselak jubah tu, kain yang dipakai oleh Ibnu Mas'ud terselak, nampak betis dia, betis kurus. Lalu gelaklah sahabat-sahabat Nabi yang lain, tergelak kelakaklah kurusnya. Habis apa Rasulullah SAW dia sensitif di situ bila kata, tahu tak bahawa kedua-dua betis yang kurus itu jika ditimbang akhirat nanti lebih berat daripada Bukit Uhud. Duduk di Madinah kita boleh nampak, kita latar belakangnya Bukit Uhud besar. Jadi situ memberi bayang, tak boleh main-main ni. Itu baru dua batang betis Ibnu Mas'ud, itu gambarannya. Saya dengan sahabat Nabi yang lain, tak ada ni. Ada kawan dia walaupun biasa-biasa je, kerja bukan berniaga ikut Nabi je, tapi ada tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Ibnu Mas'ud, ya. Baik, antara hadis yang Ibnu Mas'ud bawa ini hadisnya. Awwalu ma yuqadha bainan nas yaumal qiyamah fid dima. Perkara pertama yang akan diadili antara manusia pada hari kiamat adalah darah. Saya pun masih lagi terfikir, mungkin boleh tanya Ustaz Omar, kenapa hadis ni Imam Nawawi letakkan dalam bab cerita-cerita, tak ada kaitan dengan cerita pun, tak menarik pun, berbanding dengan Dajjal sebelum ni kan, berbanding dengan kita Yahudi. Itu ada cerita-cerita yang memberi satu seronok ya. Tapi bab ni apa cerita dia? Masa panjang, tapi kita akan ceritakan pada akan datang. Cuma saya sentuh di sini apa mesej utama yang kita perlu fahami. Awwalu ma yuqadha bainan nas yaumal qiyamah fid dima. Perkara pertama yang Allah akan adili pada hari kiamat antara manusia ni, kesalahan ni, tribunal Allah, di tribunal Allah nanti adalah berkaitan dengan darah. Berkaitan pertumpahan darah, berkaitan dengan darah. Ini menunjukkan bahawa benda berkaitan dengan darah, benda berkaitan kita tumbuk orang, kita melukakan orang, kita menyakiti orang, itu benda pertama yang akan Allah adili. Hadis ni kita kena faham. Kita kena faham dengan menyeluruh, dengan memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan biasa dengar kan, awwalu ma yuhasabu bihi yang perkara pertama yang akan dihisabkan pada hari kiamat nanti solat. Betul tak? Tak hadis yang lain. Apa pula hadis ni sebut pasal darah pula? Sebenarnya tidak bertentangan di situ. Kita baca, kita akan faham keseluruhan. Ya, mungkin kat sini rentetan dia macam mana, ini susunan Allah SWT dalam nak menilai. Wallahu alam. Mungkin apabila kita sampai di sana, pertama sekali Allah akan nilai. Allah nak kira poin-poin kita. Nak kira poin-poin dulu. Jadi benda pertama, poin sumber pertama dapat poin kita nak reward ni adalah solat. Itu yang sumber utama. Jadi itu yang pertama akan dinilai.
Hari akan dikira pada solat kita macam mana, sekian. Dapat banyak ni. Kemudian baru pergi pada zakat, pada sekian dan itu. Habis daripada kita menilai pada poin tu, dapatlah contoh kata kita dah dapat 500,000 poin sebab solat sekian. Barulah masuk part yang kedua. Part yang kedua nak reduce. Ada tak benda-benda yang kita berhutang orang lain, kita dengan orang lain? Begitulah dalam hadis lain pun sebut macam tu gambarannya. Orang yang muflis ni macam mana? Orang muflis ni orang datang pada kiamat dengan banyaknya pahala, tapi apabila dinilai, Allah kata kau ni mengata ke orang macam tu, kau ni pukul orang macam ni. Setiap pahala kita tu yang dari banyak tu bagi kat orang sikit, kena bayar. Sampai tahu dah tak ada, dah habis dalam akaun, hutang kita banyak lagi. Tak apa. Allah kata kalau macam tu, cara gantinya, kesalahan yang kawan yang kau buat tu, kesalahan dia banyak tu, ambilkan kau nak tanggung hutang dia. Itu juga hadis ni masuk ke situ. Apabila Allah dah nilai solat kita, memang baiklah, duha tak pernah tinggal, solat tasbih kalau setiap raya tak pernah tinggal, tarawih 20 rakaat kalau boleh nak tambah lagi, waktu memang hebatlah. Tapi bukan setakat itu saja, kita kena jaga hubungan kita dengan manusia, terutama berkaitan dengan darah ni. Mudah kalau marah nak, aku kalau tumbuk kau ni. Sampai sekarang ni Maharaja Lawak dah tiru-tiru gaya Johan, aku tumbuk kau. Apa tengok tak Maharaja Lawak ni? Tak tengok. Malu tak tengok. Tiba-tiba tak cerita lain lah Maharaja Lawak ni. Tidak membina intelek pun. Tapi ada juga lah unsur intelek di situ. Kat mana tadi? Banyaklah cerita Maharaja Lawak. Tuan-puan, yang kita nak sedar di sini, hari ini kita kena imbang. Pertama, dalam masa kita buat ibadah, banyak-banyakkan ibadah, kena ingat benda yang akan menghapuskan, benda yang akan reduce, akan memotong kita punya pahala di situ. Yang paling utama berkaitan dengan darah, berkaitan dengan kita ni menyakitkan hati orang lain, menyakitkan orang lain ni, menampar, menumbuk saja, mudah nak bergaduh, akan dinilai, itu benda pertama. Jadi kita dah kumpul penat-penat solat, puasanya, tiba hari akhirat nanti, Allah dah pampangkan gambaran je tuan-tuan. Allah dah pampang banyak yang pahala aku 200,000 ni, kalau tengok ni dah boleh masuk iuran, dah boleh masuk syurga Firdaus ni. Tapi dia tengok ada satu lagi fasa pelayan, kita nak tengok apa hutang kita. Tengok ya Allah. Benda pertama Allah akan nilai berkenaan dengan dimak tu. Tengok rupanya kita daripada sekolah rendah, kalau sebulan tu tak menumbuk orang tak sah. Maka dipotong, potong. Ya Allah, ruginya kita. Cerita ni panjang, saya nak cerita dengan darah, banyak aspek. Jadi kita sesama kita jangan tuan-puan ada perasaan, ada rasa mudah nak nampak orang, nak menumbuk orang. Nak ikutkan hati panas jelah. Saya dulu pun ada cerita lain lah. Allah Akbar. Tuan-puan, setakat saja saya kata ringkas. Tak ringkas pula dah. Kerja banyak. Jadi tuan-puan, setakat ni saja tuan-puan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun hadis tu ringkas, kita kupas dari dua sudut. Pertama, siapa itu Ibnu Mas'ud, apa pelajaran kita dapat. Yang kedua, dari segi hadis tu sendiri, bagaimana kita perlu memahami, bagaimana yang manfaat atau faedah, kefahaman yang perlu kita dapat daripada hadis ini. Mudah-mudahan tuan-puan ada manfaatnya, walaupun terabur macam ni. Kita tangguh kafaratul majlis dan suratul Subhanallah.